Selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini Cikgu akan membincangkan dengan anda topik kesatuan sekerja. Pada akhir pelajaran ini, anda akan faham apakah maksud kesatuan sekerja, apakah perjuangan kesatuan sekerja dan faktor-faktor kejayaan sesebuah kesatuan sekerja. Marilah kita lihat maksud kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja adalah suatu organisasi ataupun pertubuhan. Ia dianggotai oleh pekerja-pekerja dalam perundingan kolektif ataupun perundingan secara beramai-ramai dengan majikan tentang upah, kebajikan, peraturan kerja dan faedah-faedah sampingan lain yang dapat dinikmati oleh pekerja-pekerja. Maka, marilah kita lihat apakah matlamat utama kesatuan sekerja dengan lebih terperinci. Antara matlamat yang diperjuangkan, matlamat yang paling utama ialah menuntut kenaikan upah. Kesatuan sekerja akan memastikan ahli-ahlinya mendapat gaji yang setimpal dengan tugas dan juga tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Selain daripada itu, kesatuan sekerja juga memperjuangkan kepentingan pekerja supaya mereka tidak dieksploitasikan oleh majikan mereka. Antara kepentingan yang diperjuangkan ialah cuti dan juga peluang kenaikan pangkat. Selain daripada itu, suasana tempat kerja yang selamat dan juga selesa juga merupakan salah satu tuntutan kesatuan sekerja. Akhir sekali, kesatuan sekerja juga memperjuangkan faedah dan kemudahan untuk ahli-ahlinya. Antara faedah dan kemudahan seperti insurans, allowance kesihatan, allowance pengangkutan, allowance tempat penginapan dan sebagainya. Memandangkan matlamat utama kesatuan sekerja adalah menuntut kenaikan upah, maka marilah kita lihat apakah cara-cara yang digunakan oleh kesatuan sekerja bagi mencapai matlamat mereka. Biasanya, kesatuan sekerja akan menggunakan cara pujukan, iaitu memujuk majikan membayar upah yang lebih tinggi kepada mereka. Tetapi kalau cara ini gagal, maka kesatuan sekerja boleh menggunakan proses tawar-menawar. Di bawah proses tawar-menawar, terdapat beberapa langkah yang boleh dijalankan oleh kesatuan sekerja. Antaranya ialah mogok. Mogok adalah di mana kesatuan sekerja mengarahkan semua tenaga buruh berhenti bekerja. Dan dalam tempoh masa tersebut, kesatuan sekerja akan membayar upah kepada para pekerja bagi menyara kehidupan mereka. Selain daripada mogok, kesatuan sekerja juga boleh menggunakan barisan berpiket. Barisan berpiket adalah di mana kesatuan sekerja mengumpulkan semua tenaga buruh di depan pintu firma tersebut. Mereka akan menuntut kenaikan upah dan juga hak-hak mereka. Dengan cara ini, mereka akan dapat perhatian dan simpati daripada orang ramai. Di samping itu, kesatuan sekerja juga boleh menjalankan pemulauan. Pemulauan adalah satu cara di mana kesatuan sekerja memburuk-burukkan jenama produk syarikat tersebut dan juga menyeru orang ramai memulaukan penggunaan produk yang dihasilkan oleh syarikat itu. Selain daripada pemulauan, kesatuan sekerja juga boleh menggunakan cara melambat-lambatkan kerja, di mana pekerja cuba menurunkan daya produktiviti mereka dan seterusnya akan menjejaskan keluaran dan juga keuntungan syarikat tersebut. Di samping itu, wujudlah satu kaedah konsilasi di bawah proses tawar-menawar, di mana majikan dan juga kesatuan sekerja akan duduk semula dan berbincang dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Walau bagaimanapun, kalau konsilasi gagal, maka mereka mungkin akan menggunakan timpang tara. Timpang tara bermakna mereka akan cuba melantik seorang pihak ketiga untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Timpang tara ini boleh berlaku secara sukarela ataupun secara paksaan. Tetapi kalau timpang tara juga gagal untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka
mereka terpaksalah pergi ke langkah yang terakhir, iaitu menghadapi Mahkamah Perindustrian. Dan mahkamah ini akan memberikan keputusan, dan keputusan yang dihasilkan adalah muktamad. Selain daripada proses tawar-menawar, Kesatuan Sekerja juga boleh menggunakan cara kedua, iaitu meningkatkan daya pengeluaran sud buruh demi menuntut kenaikan upah. Di sebuah pasaran buruh, terdapat dua golongan, iaitu golongan yang menawarkan tenaga buruh, iaitu buruh sendiri. Dia diwakili oleh keluk penawaran buruh yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan, iaitu SLO. Pada masa yang sama, terdapat golongan yang meminta tenaga buruh, iaitu majikan. Dia dicerminkan oleh keluk permintaan buruh yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi, pasaran buruh akan mencapai keseimbangan apabila keluk permintaan buruh bersilang dengan keluk penawaran buruh pada titik EO. Upah buruh adalah WO dan kuantiti buruh keseimbangan adalah pada LO. Katakan Kesatuan Sekerja cuba meninggikan daya produktiviti buruh dengan memberikan mereka latihan dan pendidikan. Dalam istilah ekonomi, daya produktiviti buruh juga dikenali sebagai daya pengeluaran sud buruh. Apabila daya produktiviti buruh naik, dia akan menyebabkan hasil pengeluaran sud naik. Dan hasil pengeluaran sud adalah diwakili oleh keluk permintaan buruh. Maka, keluk permintaan buruh akan beralih ke kanan dari DLO ke DL1. Kesimpulannya, apabila permintaan buruh meningkat, upah akan bertambah dari WO ke W1 dan penggunaan buruh di pasaran juga akan meningkat dari LO ke L1. Kalau Kesatuan Sekerja menggunakan cara ini untuk menuntut kenaikan upah, ia adalah satu keadaan yang dikenali sebagai keadaan menang-menang. Kerana apabila produktiviti tenaga buruh meningkat, ini akan menyebabkan output firma meningkat. Maka firma secara sukarela akan meningkatkan permintaan buruh. Jadi, di seluruh ekonomi, upah akan meningkat dan penggunaan buruh juga akan meningkat. Marilah kita melihat cara yang ketiga digunakan oleh Kesatuan Sekerja untuk menuntut kenaikan upah, iaitu dengan cara mengahadkan penawaran buruh. Berdasarkan Raja, pasaran buruh mencapai keseimbangan pada titik EO, di mana upah keseimbangan buruh adalah WO dan kuantiti buruh keseimbangan adalah LO. Andaikan Kesatuan Sekerja ingin mengahadkan penawaran buruh demi menaikkan upah, maka pelbagai cara boleh dilaksanakan. Antaranya ialah Kesatuan Sekerja akan menaikkan kelayakan akademik buruh, memanjangkan masa latihan mereka ataupun mengetatkan kuota keahlian profesion tersebut. Apabila hal ini berlaku, penawaran buruh di pasaran akan menurun. Ini akan dicerminkan oleh keluk penawaran buruh yang berpindah ke kiri, iaitu dari SLO ke SL1. Akhirnya, keseimbangan baru akan dicapai di E1, di mana upah buruh akan naik dari WO ke W1 dan kuantiti buruh di pasaran buruh akan jatuh dari LO ke L1. Kalau Kesatuan Sekerja menggunakan cara mengahadkan penawaran buruh untuk menaikkan upah pasaran, kesan negatif yang berlaku dalam sesebuah ekonomi ialah kekurangan tenaga buruh akan berlaku. Marilah kita lihat cara yang keempat yang digunakan oleh Kesatuan Sekerja untuk menuntut kenaikan upah, iaitu penetapan upah minimum. Berdasarkan Raja, pasaran buruh mencapai keseimbangan pada titik EO. Upah keseimbangan buruh adalah pada WO
dan kuantiti buruh keseimbangan dicapai pada LO. Andaikan terdapat sebuah kesatuan sekerja yang sangat kuat di mana mereka menetapkan satu tingkat upah yang lebih tinggi daripada upah keseimbangan, iaitu W1. Jadi W1 adalah dikenali sebagai upah minimum. Pada tingkat upah minimum, kuantiti buruh diminta akan jatuh ke L1. Tetapi kuantiti buruh yang ditawarkan telah bertambah ke L2. Maka pada W1, wujudlah satu jarak AB. Apakah makna AB itu? Bahagian AB menunjukkan pasaran buruh menghadapi lebihan penawaran buruh sebanyak L1, L2. Apabila kesatuan sekerja menggunakan cara penetapan upah minimum untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi, masalah yang berlaku dalam ekonomi ialah masalah pengangguran. Dan pengangguran yang berlaku adalah sebesar L1, L2. Marilah kita lihat bahagian yang terakhir bagi topik perbincangan kita hari ini, iaitu faktor-faktor yang menentukan kejayaan sesebuah kesatuan sekerja dalam menuntut kenaikan upah. Antara faktor-faktornya ialah, yang pertama, ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Kedua, firma mengeluarkan keluaran yang penting dalam sesebuah ekonomi. Ketiga, kesatuan sekerja mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh. Seterusnya, permintaan buruh adalah tidak anjal. Ini bermakna buruh itu tidak boleh digantikan dengan mesin, peralatan, jentera ataupun buruh yang lain. Seterusnya, permintaan output adalah tidak anjal. Apabila keadaan ini berlaku, bermakna firma yang telah membayar upah yang lebih tinggi akan menanggung kos pengeluaran yang lebih tinggi. Tetapi firma boleh memindahkan kos pengeluaran yang tinggi ini dengan menaikkan tingkat harga kepada pengguna-penggunanya. Seterusnya, wujud perbezaan upah antara individu. Dan beratusan upah yang kecil dalam jumlah kos pengeluaran firma juga adalah satu faktor yang boleh menjayakan tuntutan upah oleh kesatuan sekerja. Daya pengeluaran sud yang tinggi di kalangan tenaga buruh juga adalah satu faktor yang membolehkan tuntutan upah oleh kesatuan sekerja berjaya. Seterusnya, bilangan ahli yang ramai dan juga kesatuan sekerja adalah monopoli di pasaran. Semua ini adalah faktor-faktor yang akan menjayakan tuntutan kenaikan upah oleh kesatuan sekerja. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, apa kata cikgu menguji anda semua dengan beberapa soalan kuis. Soalan pertama, apakah matlamat utama perjuangan kesatuan sekerja? Jawapannya ialah menuntut upah yang tinggi, kepentingan buruh, suasana tempat kerja, dan faedah atau kemudahan. Soalan kedua, nyatakan 3 cara kesatuan sekerja menuntut kenaikan upah buruh. Antara 3 cara itu adalah yang pertama, meningkatkan daya pengeluaran atau keluaran hasil sud buruh. Kedua, mengehatkan penawaran buruh. Dan yang ketiga, menetapkan upah minimum. Proses tawar-menawar adalah kurang penting berbanding dengan 3 cara yang disebutkan tadi. Soalan ketiga, sebutkan 3 keadaan yang menyebabkan kejayaan kesatuan sekerja menuntut kenaikan upah. Semasa perbincangan tadi, ada banyak keadaan yang boleh menjayakan tuntutan upah kesatuan sekerja. Tetapi di sini cikgu nak 3 sahaja. Antaranya ialah wujud guna tenaga penuh di ekonomi. Kedua, bilangan ahli kesatuan sekerja yang ramai. Dan akhir sekali, kesatuan sekerja mempunyai kedudukan kewangan yang kuat. Itu sahaja untuk kali ini. Cikgu berharap
anda semua mendapat manfaat daripada apa yang dipelajari hari ini. Jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe Cikgu Yi Channel bagi menonton video-video yang lebih menarik pada masa depan.